أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك يخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat mulia ni. Jadi kopi tu sikit, mohon maaf. Di pagi yang mulia ni kerana kita dapat pagi-pagi ni kita dapat apa ni orang kata mengisikan roh kita dengan makan ni. Makan ni roh. Alhamdulillah, sama-sama kita mari belajar Quran dan mengaji Quran. Mari dengar Quran, semua tu pahalanya besar. Mari baca Quran dan ma'al Quran dan bersama Quran setiap hari. Setiap hari kita belajar Quran, kita ngaji Quran. Itulah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun, tak beri pun satu kaum fi baitin min buyutillah, di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, duk baca Quran, tadarasunahu bainahum, dah pakat duk tadarus, pakat duk belajarlah. Illa malaikat nazalat alaihimus sakinah, turun di atas mereka itu sakinah. Wa haffat alaihim wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dilikung, diselimut dengan rahmah. Wa haffat alaihimul malaikah, dan malaikat likung. Wa dzakarahumullah man indah, dan Tuhan sebut nama orang-orang hak duk belajar ni. Alhamdulillah, insya-Allah kita mari tengok ayat yang ayat 55 daripada surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala firman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhan kamu, tadarruan makna merendah diri, wa khufyah, dan dengan suara perlahan. Suara perlahan seandainya iaitu suara kohol lah. Tak ada melaung, tak ada apa. Itu makna khufyah. Khufyah ni suara perlahan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas, iaitu berdoa secara yang melampaui batas itu ialah menghalakan permohonan kita kepada yang lain daripada Allah Azza wa Jal. Jadi doa kepada yang lain daripada Allah tu pun orang panggil kita melampaui batas lah, atau memohon sesuatu yang tidak sepatutnya, minta barang tak sepatut bagi, atau dengan tidak menurut undang-undang peraturan Tuhan bagi menghasilkan sesuatu. Supaya dengan minta tuai tak ada kerja apa, tak ada, maka hak tu pun tak ada kerja tapi minta nak beri Tuhan beri. Benda-benda lagu ni orang panggil mu'tadin. Jadi doa, orang panggil ad-du'a,
doa ni dia ada doa banyak kelebihan doa ni banyak nah. Ada sebut di antaranya doa mukhul ibadah. Doa ni iti kalau kita nak sebut asal makna muh saat ni tu otak. Tapi mukhul ibadah asal makna muh tu iaitu otak mana iti lah. Iti supaya dengan tepung dia ada iti dalam bagi. Nah, inti maka doa ni mukhul ibadah. Doa ni iaitu sangat pentinglah hidup kita. Orang yang tak berdoa ni banyak ke jadi hati keras. Hati kerah. Lepas tu doa ni ada adab doa. Ada adab-adab doa lah. Nah, kenapa dia adab doa? Ada adab-adab doa di antaranya hak tu sebut dalam iaitu dalam ayat ni tu sebut dua. Di antara adab doa hak tu sebut dalam ayat ni ada dua. Pertamanya berdoa secara tadarruan, merendahkan diri kepada Allah. Yang kedua khufyah. Khufyah ni suara perlahan, suara kokoh, bukan derah tu tak. Sebab tu doa ni penting. Kerana doa ni buat seorang saat ni tu lembut. Buat seorang saat ni tu hati tu lembut. Hati tak kerah. Ya ada orang yang hati kerah ni orang tak berdoa. Bila seorang tu berdoa ni, akhir sekali, hati dia tu lembut. Ada di antara adab doa, adab doa ni, pertamanya kena ikhlas lillah. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal ke hak kita ni Tuhan sebut dah tu ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Doa ni tak kira ibadat apa pun Tuhan suruh kita ikhlas lillahi ta'ala. Sebab tu doa ni mula-mula sekali kena ikhlas lillah. Yang kedua pula doa dalam keadaan hadir hati. Hadir hati tu khusyuk, maknanya duk ingat kata kita dah berdoa, duk minta Tuhan lah. Lepas tu pula tadarru' ni atau khuda', rendah diri serta tunduk pada Allah. Berasa kata kita ni hina di hadapan Allah Subhanahu taala, inkisar. Lepas tu pula kena ingat doa ni kata kita ingat kata doa kita ni ialah ibadat dah tu. Sebab tu kita tengok para ulama dulu ya semua ni dia panggil barang yang ada hak tu haduk berlaku di atas kita semua ni. Sebenarnya Tuhan nak jadi semua benda ni kita sapa kepada Allah. Kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak kira lah kita kata Tuhan buat langit bumi, dan Tuhan beri rezeki, dan Tuhan beri kemudahan kepada kita, sakit demi. Tak kira semua ni tu tujuannya Tuhan nak beri kita sapa kepada Allah. Nak beri kita ingat Tuhan tu ialah tu hak besar. Tak kira sama ada dalam bentuk nikmat atau bala atau apa sahaja.
Support dengan ibu bapa kita lah. Tak kira kata ya wi duit ke, atau ya wi harta, ya murih kita, ya buat apa sajalah, tak kira lah. Kita budak-budak tu ya cubit kita, ya gapo kita semua ni tu, nak kita turut dia lah. Maknanya segala-gala benda yang berlaku pada kita, tak kira tak kira apa sahaja, maka semua benda tu Tuhan nak bagi kita sapa ke dia, nak bagi sapa ke dia, nak bagi dia turut dia, turut perintah dia. Tu hak besarnya. Sebab tu doa ni kadang-kadang kita berdoa lagi, kadang-kadang Tuhan tak ada terima selalu. Bila Tuhan tak ada terima selalu hal itu, kita kaca-kaca duk berdoa lagi lama-lama, jadi doa saat ni terbalik jadi ibadat. Jadi terbalik daripada tujuan kita nak kepada benda kita minta Tuhan, jadi terbalik jadi ibadat, dan terbalik jadi tujuan kita nak boleh berdoa pada Allah. Hak tu hak ulama banyak aku tu. Sebab tu kadang-kadang kita apa Tuhan tak terima lagi doa kita. Dah doa sekecil hati gitu, tak boleh. Kadang-kadang kerana sebenarnya kalau Tuhan tak ada terima doa tu, bukan Tuhan tak terima, Tuhan terimalah, tapi Tuhan tangguh. Tak ada bui lagi ke dia saat itu, supaya doa tu terbalik jadi ibadat pada dia. Lepas tu pula buat dia lebih hafal kepada Allah. Kita kata supaya dengan kadang-kadang mak kita atau ayah kita harta ya tak ada ui lagi, harta ya banyak, ya lebih. Harta dia tu harta hak lebih banyak lah. Ya tak ada ui lagi kita. Lepas tu kita pun bila tak ada ui ke, kita duk ulek-lek, duk jumpa dengan dia, duk kecek dengan dia. Ada lagu tu. Duk kecek dengan dia, duk gapo jadi. Kita saat ni tu selama mana ayah tak ada ui, kita duk kecek ya, duk klik semua, duk gapo, duk apa dia tu. Mana tu bukan tak sewi. Tapi ya nak ui kita duk klik, duk ulek, duk gapo tu. Kita duk rapat, lebih rapat kepada dia. Hidup apa ni daya dia lagi, itu. Tu kaedah dia bagi. Sebab tu ulama-ulama dulu ni, bila dia minta sesuatu, maka dia duk minta Tuhan saat ni tu, akhir sekali tu jadi terbalik. Tujuan duk nak pakai tak sah lah. Jadi duk nak boleh doa semua. Karena itu adalah ibadat hak boleh mendekatkan diri dia kepada Allah. Tu ya jadi gotu. Dan di antara adab doa, di antara adab doa ni, mula-mula sekali kita kena baca bila kita nak berdoa nak. Kita akid tangan, kita istiqbalul qiblah. Adab pada kiblat, kita kena ada wudu. Di antara adab doa, iaitu kita kena ada wudu. Wudu. Kena ada air semaya lah. Lepas tu, kita kena hadap kepada kiblah. Ada sebutlah hadis Nabi SAW, khairul majalis, sebaik-baik majlis saat itu mastuqbila bihil kiblah, iaitu bagi kita hadap pada kiblah. Hadap kiblah. Lepas tu kita baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Sebab doa ni perkara penting. Dah sebutlah hadis kullu amrin dhibal la yubda'u fi bismillah fa huwa abtar. Kita nak berkat, maka kita Bismillahirrahmanirrahim. Lepas ada bismillah ni tu, kita kata alhamdulillahirabbil alamin, kita puji Tuhan pula lah. Alhamdulillah, kita mula dengan alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu
selawat kepada Nabi SAW. Selawat Nabi nak tinggal. Doa saat itu. Nah, nak itu hai terima, kena ada selawat kepada Nabi SAW. Lepas itu pula, doa saat itu, hendaklah kita doa dengan doa ma'thur atau doa minal Quran Karim. Doa hak paling molek sekali ni, iaitu doa pada Quran. Sebab doa oleh Quran ni, kalamullah, Tuhan ajar kita sendiri. Itu, Tuhan ajar, tengok Nabi Adam alaihissalam, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunan min khasirin. Itu doa Nabi Adam dengan Siti Hawa. Berdoa, mengaku, minta Tuhan hapus dosa kedua. Waktu tu doa Tuhan ajar. Doa Tuhan ajar. Banyak doa-doa oleh Quran. Sebab tu ada surat doa hak demo duk sang dulu ke, surat doa hak saya ni. Kita ada sebut ada surat Jahijah, ada sang auradus salawat wa ad'iyatul munasabat. Hak ni mula-mula sekalinya ada Asmaul Husna. Lepas itu pula kita ada sebut doa minal Quran was sunnah. Doa pada Quran dan sunnah banyak. Semua campur 100 lebih. Doa ni kita pungut ambil daripada kitab, daripada doa minal kitab sunnah bagi Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani. Lepas tu iaitu ada doa pada Quran. Banyak supaya dengan doa Rabbana hablana, kita nak anak kita berjuruh Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Tu doa dah. Tak saya tu ambil salah, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Doa tu hak lebih sekalinya itu doa daripada Quran lah. Moga Tuhan ajar sendiri. Lepas tu pula doa daripada as-sunnah. Doa daripada hadis Nabi SAW. Kama dia doa ma'thur ambil pada as-sahabah dan tabi'in lagu tu. Tapi doa ni ya ada orang panggil doa nak wi khusyuk, nak wi hati saat ni terlembut saat ni tu, ya kena merayu dan kena orang panggil merayu ni on one. Kita minta Tuhan wi sungguh. Merayu royak lah hekan atau royak benda-benda hak yang berlaku di atas kita tak sebab tu doa ni ada. Kalau kita kadang-kadang kita doa biasa ni, ya kita tak ada kena apa sekarang ni, kita tak ada orang panggil perasaan doa ceceh, doa biasa gitu ya. Tapi kita kena sungguh misal, maka kita berdoa sungguh-sungguh. Kita berdoa sungguh-sungguh. Hak tu. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, hak tu hak jadi sungguh tu. Kita merayu sungguh, kita royak Tuhan. Royak Tuhan. Sebab tu ada doa para as-sufi. Orang ahli sufi dah doa orang dulu ni. Biasa orang panggil pesen merayu lah, pesen merayu. Tu pesen merayu, pesen on one. Kita nak royak misa. Supaya dengan lepas daripada supaya orang pergi Mekah ke. Orang pergi Mekah ni lepas. Bila kita nak tubik, nak royak kata yang merayu ke,
yang merayu, kita nak gambar kata merayu on war tu lagu mana. Lepas daripada kita doa siap dah, lepas pada kita semaya ke poreh tawaf widak contohnya, maka kita nak tubik dah lah, nak tubik daripada Kaabah, nak tubik daripada Masjidil Haram, kita nak klik. Kita nak ayat kata cara dia nak gambar kata lagu mana tu, lagu mana cara on war merayu. Dia kata sininya hak dalam surat doa ni lah, Allahumma hadza baituka. Tengok dia merayu ke, kita berdoa kita menitik mata dah. Ya Allah, hadza baituka, ya Allah, ini rumah Engkau ya Allah. Wa ana abduka, aku hamba Engkau ya Allah. Tengok kita mengaku depan Kaabah, kita mengaku depan Tuhan. Wa ibnu abdik, dan aku ni anak kepada hamba Engkau ya Allah. Ayah kita pun hamba juga kan. Wa ibnu amatik, dan anak hamba Engkau tu, mak kita tu. Lepas tu kita mengaku, hamaltani ya Allah, aku bawa aku mari alama sakharta li min khalqik, aku bawa aku di atas benda apa sahaja yang aku buat untuk aku ni, supaya kita ni, aku bawa aku mari ni dengan kapal ni sampai Mekah ni ya Allah. Wasatartani fi biladik, dan aku tudung aku daripada keaiban dan semualah di negeri Engkau ni ya Allah. Hatta ballaghtani bi ni'matika ila baitika, hingga Engkau nak buat aku sapa dengan nikmat Engkau di rumah Engkau ni ya Allah. Wa antani, dan Engkau tolong aku ala adai nusuki, di atas tunai ibadat umrah ni contohnya lah, atau haji. Maka sini hak tepat ya, fa in kunta radita anni, kita sebut hak mo biar kita nak klik baca hak ni. Fa in kunta radita anni ya Allah, kalaulah Engkau setuju perkenankan, Engkau redha ya Allah kepada aku nak klik dah ni. Fazdad anni redan, maka Engkau tambahlah kepada aku redha lagi ya Allah. Allah tekah ni kita ni sayup. Wa illa, kalau Engkau tak redha, Engkau tak kenal lagi, bagi aku dah buat famunnal an, maka Engkau berilah lah ni, redhalah lah ni. Qabla an tan'a an baitika dari, sebelum daripada jauh rumahku daripada rumah Engkau ya Allah. Jangan benda siapa rumah lagi lah. Hadza awanun sirafi, ini masa aku kena klik dah lah. In adhin tali, kalau Engkau izin kepada aku, ghairu mustabdilin bika, aku tak ada nak tukar dengan Engkau ya Allah. Wala bi baitik, tak ada nak tukar dengan rumah Engkau. Bukan kata nak klik saat ni kerana kita nak pilih rumah kita pada Kaabah, tak. Tapi kita kena klik. Wala gharagiban anka, tak ada rasa dalam hati wah ke benci ke, tak ada. Wala ambaitika, tidak juga pada rumah Engkau ya Allah. Tu orang panggil cara merayu. Kalulah supaya doa di Arafah, doa Arafah ni ya orang dulu fak tasawuf ni tak boleh tahu ya orang panggil demon ni ya, supaya kata dia ada panggil tariqah ni, ada cara berdoa hak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada doa hak cara berdoa merayu. Bukan makna kata mereka ni tinggal doa pada Quran dan Sunnah dah, yang baca doa Quran Sunnah dah, lepas tu dia hubung dengan hak dia ni lah. Allah, bila dia baca doa, kita baca doa hak dia ni mengalir air mata. Pada doa Arafah, doa apa tu, sebab tu banyak lagi lah kalau kita baca doa hak para ulama dulu ni. Banyak dia merayu supaya kita. Sebab tu kita nak wayak tak anah. Tapi kalau orang hak duk pergi dah haji dan umrah dengan kita, kadang-kadang awak kita duk baca doa hak ni depan Kaabah, kita menangis belaka bakat merayu pada Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah tu mai bisik, lagu ni doa apa? Dah lagu ni dah. Kita kata lagu ni. Tu lagu mana lagu ni?
Maknanya tahu kata biar kita nak berdoa sungguh hak ni tu, kita kena menajak, kita kena merayu, kita kena on word, kita kena jadi kita seolah kata kecek mudah-mudahnya. Orang panggil kita manja dengan Tuhan lah. Supaya budak duk manja. Supaya anak kita duk manja dengan kita tu lah. Tu cara. Cara dia lebih kurang lagu tu. Supaya anak duk manja dengan kita. Lagu tu. Duk minta. Oh tu. Kita nak royak tak anda muka barilah ni. Ya mari biar kita berdoa ya. Supaya nak buat lah ni. Nak drama tak boleh ke ni. Ya. Tapi bila kita berdoa ni tu, kita berasa di hati. Tu apa panggil setuh hati. Bila setuh hati saat ni, orang boleh berubah tu. Insaf. Kalau tak ada setuh hati, maka tak berubah orang. Sebab tu, nak buat, berdoa, duk pergi, kadang-kadang kita duk pergi umrah. Duk pergi haji, duk pergi umrah saat ni tu. Kadang-kadang klik mari hak ni tak ada berubah, tak apa, kerana dia ada setuhti, tak tapai dah, tak ada cok dah lah. Sekadar pergi gitu insya-Allah lah Tuhan terima. Cuma orang panggil tak ada setuhti. Tapi kalau kita menajak, kita gapo berubah ke? Lepas tu berubah tu hak kita naknya. Perasaan insaf, sedar diri kita. Nak pakas umur hidup. Haji dan umrah kita saat ni. Kita nak pergi main-main. Tak, kita nak pergi buat main badak sungguh. Nak ubah diri kita. Sebab tu, ada munajat. Orang panggil munajat. Sebab tu doa ni di antara adab dianya. Adab doa ni. Bila kita nak sudah doa ni tu. Sunat kita sudah dengan selawat dan puji Tuhan kan. Lepas tu pula, di antara adab doa. Kita kena yakin kata Tuhan terima. Lepas tu ilhah saat ni berdoa sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh. Supaya doa Arafah. Doa Arafah ni dah panjang. Kalau kita berdoa jajah lebih. Dia molek, dia orang panggil dia tulis ni, orang juga tulis ni. Seolah kata nak cai tu baik pada hati sungguh. Tu baik bukan drama dak lah, bukan buat dak lah. Tu baik dari perasaan sungguh. Ya orang ni nak ayat. Tak akan berasa di hati kalau supaya orang ngajar panggil dah. Orang ngajar kalaulah dia saat ni tu baik daripada hati yang sungguh, akan buat kesal pada orang yang dengar ni. Kalau orang juga mengajar tu ikhlas, maka you kesal pada kita. Orang yang dengar ni kesal. Kalau tak ada ikhlas, maka tak kesal. Tak kesal kalau tak ada ikhlas. Karena hati minal qalbi ilal qalb. Daripada hati kepada hati. Orang tu baik daripada hati sungguh. Dia kecek hak dia. Tu baik pada hati sungguh. Dia boleh masuk dalam hati orang lain. Tapi, kalau dia mulut saja, bukan tu baik pada hati, drama saja, maka tak apa. Tak pergi mula lagi. Tak masuk mula lagi. Sebab tu, kena tu baik minal qalbi ilal qalb. Daripada hati pada hati. Kalulah dia ikhlas sungguh, maka insya-Allah orang semua orang dengar tu berasa nak turut, berasa nak buat. Kalau kita tak buat, kita suruh orang ya, tak ada. Kerana tu tak ada tu baik pada hati tau. Insya-Allah dah semua saat ni tu saya mohon bakat share banyak. Kita tak ada lah kita nak baca doa, nak royak cara menajak. Yang penting kau merayu lah. Kalau kita bangun, kita istighfar pada Allah. Kita mengaku depan Tuhan. Bila kita bangun malam contohnya, maka kita istighfar. Dan kita mengaku, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah,
aku susah ya Allah, luahkanlah rezeki, anak nak mengaji, anak nak mengaji pula, duit pun tak ada, royak betul-betul pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ni susah sangat. Kita merayu kita nak gapo, maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa mukhul ibadah, doa tu iti bagi ibadat. Laisa syai'un akram minad du'a, tak ada sesuatu pun yang lebih mulia pada doa, kerana doa tu buat kita rapat, kau dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi sebab tu doa saat ni tu berkat berkat, nak berkat saat ni tu, kita kena munajat, kita kena merayu, kita kena apa ni, kita kecek dengan Tuhan, kecek betul. Dan kita kecek tu mana tu, kita rendah diri pada Allah, kita lembut hati kita, dan kita royak belaka, royak supaya kita duk mengadu kepada orang tu. Royaklah kita susah ke apa gitu gini. Kalau lah demo wak nyanyi kita, wak zalim pada kita royak Tuhan. Tak ada dah tepat orang hak kita nak merayu, melekat kepada akal lah ya Allah. Tapi kadang-kadang berdoa ni kita tak erti nak berdoa pula. Tak erti nak berdoa, tak tahu cara orang panggil. Cuma kok kita dah berdoa dengan doa hak kita dah ingat hak erat tu ya kadang-kadangnya. Tu. Sebab tu ada sebutlah hadis Tuhan royak al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ditanyakan kau tentang aku, fa inni qarib, maka katalah aku ni qarib, aku ni dekat. Tuhan kata aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku terima doa-doa hak dia berdoa apabila dia berdoa. Lepas tu Tuhan kata fal yastajibu li, maka nak terima menyahut seruan aku, mana aku suruh berdoa lah. Wal yu'minu bi, dan hendaklah percaya kepada aku. Tuhan suruh percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, la'allahum yarshudun. Supaya mereka jadi orang cerdik, orang pandai, orang kena bagi. Jadi Tuhan suruh percaya ke dia. Dan kita kena percaya kepada Allah atau Tuhan itu terima. Sebab tu ada sebutlah hadis Nabi SAW, Nabi tamamin muslimin, tidak ada seorang Islam yad'u bi da'watin, ada berdoa satu doa laisa fiha ithmun, yang tidak ada pada doa tu dosa, wala qati'atur rahim, dan tidak juga putus silaturahim, illa a'tahu Allah, malaikat tu hawi pada dia ihda salas, salah satu pada tiga. Tuhan tentu Tuhan kawi salah satu pada tiga. Tu pertamanya antu ajjala lahu da'watuh, bahawa tu hawi da'watuh, Tuhan terima doa yang selalu, au an yusrafa anhu su' mithluha, atas sebab yang berdoa Tuhan jauhkan dia daripada bala, benda-benda tak molek nak kena dia saat itu, au yuddakhara lahu fil akhirah, atau Tuhan sipai pahala di akhirat. Tak ada boleh di atas dunia, tapi di akhirat Tuhan wi pahala. Dan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan wi mengikut keperluan. Supaya dengan kalau kita banding, kalau mak pak kita contohnya, ya wi pandai-pandai. Kalau kita umurnya ni, duit ya wi ni ya. Umur besar sikit, ya wi banyak sikit. Ya tengok kita tu. Setara mana. Maka ya wi tu je lah. Sebab tu kita nak pergi minta. Kita minta tu boleh, tapi tu hawi tengok masa. Tu
Tuhan tahu. Ada sebut oleh hadis kursi, hadis Nabi SAW. Nah, Nabi kata, inna min ibadi, sesungguhnya di antara hamba-hamba aku man la yasluh, mereka yang tak sesuai dengannya, nah, illa ma'al faqri, mereka serta sesak. Wa in asraituhu, atau wa in agnaituhu, kalau aku buat dia kaya gak, la afsadahu zalika, nah syawak dia punah. Kalau dia kaya, buat dia punah. Wa inna min ibadi, di antara hamba-hamba aku tu man la yasluh, mereka tak sesuai, tak patut, illa ma'al ghina, mereka serta kaya. Wa in afqartuhu, kalau aku buat wisesak gak, la afsadahu dhalika, wa dia punah. Wa inna min ibadi, sungguh di antara hamba aku man la yasluh, mereka tak sesuai illa bisihhati, mereka dengan sehat. Wa in asqamtuhu, kalau aku buat dia sakit, la afsadahu zalika, wa punah juga. Wa inna min ibadi, di antara aku, di antara hamba aku man la yasluh, mereka tak patut illa bisaqam, mereka dengan penyakit. Wa in ashahtuhu, kalau aku buat dia jadi sehat, nah, buat dia sehat, la afsadahu zalika, wa jadi punah. Nah, sebab tu Tuhan ada, Tuhan tahu, Allah wasi'un alim, Tuhan maha luah, rezeki Tuhan apa Tuhan nak beri, tapi alimun, Tuhan tahu bila Tuhan nak beri kepada dia, dan masa yang tepat, banyak faedah pada dia. Tu dah. Sebab tu Tuhan sebut ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Hendaklah kamu doa Tuhan kamu tadarru'an ni makna kita merendahkan diri, wa khufyah ni dalam keadaan perlahan, suara tu qaha, makna khusyuk dan jauh pada riya. Tu jauh daripada ar-riya. Tak boleh. Kena ikhlas lillahi ta'ala. Ya orang ni nak buat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni, kena kita kena merayu semua. Nak buat ya gini, hubungan di antara di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu. Hubungan hubb, hubungan kasih. Tapi nak kita boleh kasih, nak ada perasaan terkasih pada Allah tu, dia kena taat pada Allah, kena patuh pada Allah. Tapi hubungan kita dengan Allah ni tu, hubungan kasih. Jadi bila hubungan kasih saat ni, makna tak kita kena merayu pada Allah. Kita kena bangun duk sore, kita duk kecek dengan Tuhan, duk menajak dengan Tuhan. Maka bila kita duk kecek sokmo-sokmo saat ni tu, kita duk hubung dengan Tuhan sokmo, buat jadi hati lembut. Buat jadi hati lembut, timbul perasaan kasih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu. Sebab tu nak lembut saat ni tu kena hubung. Apa kata kasih saat ni? Hub. Ada perasaan kasih, rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari keikhlasan lah. Mari keikhlasan. Mari keikhlasan pada ketika tu. Orang yang tak ada ikhlas ni, dia tak ada berasa je hati apa. Perkata ada berasa je hati, jadi ikhlas diri je lah. Itu maknanya ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Dalam tafsir ni ada sebutnya ud'u rabbakum tadarru'a ay tadhallulan saat itu, dan rendah diri, menghina diri, istiqanah, dan tetap, wa khufyah sirran. Khufyah ni itu maknanya sirran,
sirron saninya. Perlahan. Berkata Al-Hasan, dia kata baina da'wati sirri wa da'watil alaniyah. Beza di antara doa hak perlahan. Koho kita minta Tuhan apa? Ya Allah kita tak ada. Ya Allah tidak. Koho ya Allah. Terima doa kami ya Allah. Kami mohon pada Engkau ya Allah, terima doa kami. Terima ampun dosa kami ya Allah. Maka kita koho tu beza di antara doa degah doa koho tadi 70 dha'fan 70 ganda. Ya tawalaqad kana al-muslimun adalah orang Islam dulu yajtahidun sungguh fi doa dalam doa. Wa ma yusma'u lahum saut. Tak ada dengar suara dak. Kalau doa banyak saat ni tu. Wa in kan illa hamsah, tak ada malaikat sepengah bisik bainahum wa baina rabbihim. Sepengah ada bisik di antara mereka itu dan di antara Tuhan lah. Sebab Tuhan sebut, Tuhan puji ke Nabi Zakaria doa ke? Idnada rabbahu nida'an khafiyya, ketika dia menyeru doa Tuhannya nida'an khafiyya, secara doa yang terseru, panggil doa nida' yang perlahan, suara qaha. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Tuhan tak suka orang yang melampaui batas. Ya, doa ni bukan makna kata kena duk akik, lepas tu dengar habis suara orang ke apa semua. Tak semesti suara qaha itu molek sekali. Cuma orang panggil kadang-kadang kita berdoa untuk orang ramai. Berdoa untuk orang ramai ni, maka kita nak dia orang dengar tak tu je lah. Doa ni boleh kita menangis. Menangis qaha-qaha. Tu. Al-Mu'tadin ni lah tafsir, orang-orang melampaui saat ni tu. Ada setengah ulama kata humul ladzina yas'aluna manazil al-anbiya alaihimussalam. Ada orang yang minta pangkat nabi bisa, dah sama dengan nabi. Dah sebut gitu. Dan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata sayakunu fi hadhihi al-ummah, akan ada pada ini umat ni kaumun ya'tadun, kaum-kaum yang melampau fit tuhur, pada wudu, mana ambil air wudu lebih air ke, wa du'a, dan doa derah dah. Tu ada doa nak tunjuk riak, wida nampak ada macam-macam lah orang ni. Sebab tu kita doa ni ada adab dia lah. Dan cara untuk kita berdoa paling molek sekali, kita merayu, kita menajak di waktu malam. Bangun waktu malam kita semaya Allah. Lepas tu pula kita berdoa kepada Allah. Minta Tuhan bahasa. Dan kita tak erti, kita kecek bahasa Melayu kita, tak apa. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dhalika la ayatin lil alimin. Tuhan sebut di antara ayat Allah ni tu, Tuhan buat langit, bumi, lepas tu ada berlainan lidah kata-kata saat ni tu kecek, tak suka ada bahasa tu bahasa ni. Maka boleh kita berdoa dengan bahasa kita. Bahkan kadang-kadang dengan bahasa kita tu lebih khusyuk kalau kita faham dan kita erti. Lebih kata وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Iaitu, yakni, dia kata sesudah Allah menjadikan berbagai-bagai jenis nikmat kerohanian dan kebenaran padanya dengan mengutuskan rasul-rasul dan memberi petunjuk pada manusia untuk menggunakan segala benda yang dijadikannya bagi faedah bagi manusia sendiri dan masyarakatnya. Itu maknanya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan merusakkan pada muka bumi di bumi ni, iaitu jangan duk merusak selepas daripada telah diperbaikikan. Apa makna? Dia kata janganlah kamu merusak di muka bumi dengan mana-mana jenis fasad selepas daripada Allah Ta'ala sesudah Allah menyediakan segala yang bawa kebaikan. Jadi semua benda saat itu benda kebaikan berlaku dah. Tuhan buat, maka kita buat merusak lagi. Dalam tafsir ni ada sebut wala tufsidu fil ardi ay bi amalil ma'asi. Jangan kau merusak di muka bumi bi amalil ma'asi, dengan amal maksiat. Jangan. Ba'da islahiha ay bi ta'at, selepas daripada kita perbaikikan dunia ini dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ma'asiyata, maka maksiat ni tufsidul akhlaq. Karena maksiat ni buat rusak akhlak wal a'mal, dan amal-amal, wal arzaq, dan rezeki-rezeki. Tuh. Tengoklah ni, zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqhum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Timbul fasad fil ard. Fasad fil ard saat ni tu timbul rusak di muka bumi, pakak buat maksiat banyak dah. Lah ni kalau kita tengok dah tak ada maksiat hak manusia tak buat, tak ada. Kalau apa teruk-teruk maksiat semuanya pakak buat. Tak ada dah. Hak dia tak buat ni banyak buat. Manusia ni. Lah ni. Maksiat besar-besar tu buat. Allah. Dia panggil timbul fasad fil ard. Fasad, timbul rusak di muka bumi. Tu mana wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan fasad. Tu. Fasad sana itu ya buat maksiat. Ya orang panggil puak-puak kafe ni, dia kata ya islah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Tengok. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau kita royak dia kata jangan buat rusak, jangan buat maksiat di muka bumi, dia kata buat dia innama nahnu muslihun. Tu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Mereka itu dah buat fasad. Kerana apa? Kerana ia duk nampak kata ekonomi dia pergi kot tu. Buat buka maksiat tu, dia kata islah kerana dengan sebab maksiat saat itu boleh bangun ekonomi negara ke apa semua. Padahal ekonomi semua duk mari tu melalui maksiat belaka. Betul bagi fasad ba'da islahiha. Tengok. Kita tengok Saudi lah ni kau dah sedih kita tengok. Ada Mausmur Riyad saat itu. Allahu Akbar, buat konsert bercak joget arak. Sekali pada masa jahiliah semula.
Dan ada sebut oleh tafsir As-Sa'di. Karena dia Tuhan kata wad'uhu khaufan wa tama'a. Dan berdoalah kepadanya, kepada Allah dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima. Khaufan wa tama'a, dan juga dengan perasaan terharap-harap supaya makbul. Doa ni buat wida perasaan bimbang kalau Tuhan tak terima. Tu patut perasaan harap atau Tuhan terima. Sebab tu As-Sa'di dalam tafsir Sa'di atau hasilu ma dzakara Allah min adabid du'a, dan hasil barang Tuhan sebut daripada adab doa tu, pertama al-ikhlas fi lillahi ta'ala wahdah. Kena ikhlas padanya kerana Allah sahaja. Lianna dhalika yatadammanuhu al-khafiyah. Kerana ikhlas saat ni tu buat secara sembunyi senyap. Wa ikhfa'uhu wa israruhu. Dan bahawa an yakunal qalbu khaifan tami'an. Kena ada perasaan hati saat ni tu takut tak terima, dah tomok nak terima, la ghafilan, tidak lalai, wala aminan, wala ghairu mubalin bil ijabah. Dan Tuhan sebutnya waktu inna rahmatallahi qaribun, sesungguhnya rahmah Allah itu dekat kepada orang-orang minal muslimin yang perbaiki amal-amalannya. Jadi rahmah tu dekat orang yang perbaiki kan amalan dia. Apa maksud sini? Iaitu ayat suci ni menegaskan dasar-dasar ihsan. Yang ni apa jiwa pekerjaan dan amal perbuatan yang kita kerjakan hendaklah dibuat dengan sebaik-baiknya. Itu mana ihsan. Ihsan pun kita buat molek. Dengan rapi dan sempurna. Sama ada yang berhubung dengan dunia, apalagi berhubung dengan akhirat, untuk perolehi rahmah Allah. Jadi kita kena buat molek. Bila kita berdoa molek. Doa dengan ikhlas, doa molek, kita buat molek, ya lagu tu. Rahmah Tuhan tu dekat. Rahmah. Bila kita buat dalam keadaan kita saat ni tu takut Tuhan tak terima, nak tomok, nak Tuhan terima tak, maka pada ketika tu insya-Allah lah rahmah Tuhan saat ni tu dekat sangat. Al-muhsinin, ihsan, orang yang buat baik. Tu. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih. Dan dialah Allah yang menghantarkan angin sebagai membawa berita yang menggembirakan sebelum kedatangannya rahmahnya, iaitu hujan. Ni. Iaitu Tuhan sebut sini, iaitu Tuhanlah yang hantarkan angin-angin saat ni. Sebelum daripada nak hujan saat ni tu. Ayat ni apa dia maksud sini? Sini ni dia kata wa huwa alladhi yursilu riyah, mana Tuhan hatta angin-angin at-tayyibah al-layyinah. Angin hak lembut, sejuk, mubasyirat bil ghaith. Hak nak royak kata nak hujan lah. Alladhi tuthiruhu bi'idhnillah. Fayastabshirul khalqu birahmatillah hatta idha hamalat ar-rih as-sahab al-muhammal bil matar. Bila ni hujan ni rahmah. Hujan rahmah. Kalau tak ada hujan, kemarau, kering, kotor. Lepas tu belum dah nak hujan saat ni tu, mari angin sejuk.
Bila hujan kak, maka tumbuhlah pohon kayu. Lepas tu kemarau tu jadi hijau semua nak ni tu. Semua bakat hidup lah. Hidup bila tu hujan ni kak. Tu maknanya wa huwallazi yursilur riyah busyran bayna yaday rahmatih. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. Hingga apabila angin itu membawa awan menedung, bila angin bawa awan mari, kami halalkan dia ke negeri yang mati. Suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma'. Ke daerah yang kering kontang, lalu kami turunkan hujan dengan awan itu. Wa akhrajna bihi min kulli thamarat. Lalu kami keluarkan dengan air hujan itu berbagai-bagai jenis buah-buah. Ni sini ni ayat ni orang panggil, kalau dalam bab akidah ni, dalil itqan wa nizamil alam. Dalil rapi susunnya menunjuk di atas kewujudan Allah. Kerana benda ni nak jadi rapi setara tu tak boleh. Saya nak ayat apa sini? Nak ayat kata kalau kita perhati molek kan. Kalau kita perhati molek, Tuhan sebut dalam surah Al-Baqarah, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ. Apabila kamu tunaikan ibadat-ibadat haji kamu, fadhkurullah, maka hendaklah kamu ingat Allah ka dzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Supaya dengan kamu ingat bapak-bapak kamu atau lebih pada ingat bapak. Lagu mana? Kita tengok Tuhan ayat sini, ada ayat ni Tuhan sebut hatta idza aqallat sahaban thiqalan suknahu li baladin mayyit. Hujan ni Tuhan tarik di tempat marah, Tuhan ya gini ya. Kalau kita perhati molek, kita ni hamba Allah Subhanahu taala, cuba kita banding supaya dengan mak kita atau ayah kita gimana. Ayah kita ni kita hidup sehari hidup main gitu gini, siapa alik malai kata kita dia nak bagi kita tidur. Itu rahmah Allah. Maknanya gelak lek malai tu supaya Tuhan ni supaya kata kita lah kan pagi. Kata kita ni tidur lah. Rahmah Tuhan kan. Maka Tuhan nak bagi kita tidur. Nak bagi kita rehat. Lepas tu pula kalau kita lapar air tak ada ke apa, Tuhan tuai. Supaya tuai panggil tuai air. Biar marah mana, Tuhan bawa tiap awal dok pergi di tempat kering-kering tu, turun situ, turun sini, turun sana. Ni rapi susun ni. Tuhan tahu di mana Tuhan nak turun. Kadang-kadang tak turun. 2-3 bulan tak turun, duduk dekat. Duduk dekat. Tepat tepi-tepi tu turun belakang, tempat kita tak turun. Itu kadang Tuhan apa ni, tak sebab dosa kita apa sajalah. Tapi bila Tuhan rahmah pada kita, maka Tuhan turun cucur air. Maka tumbuh pokok situ. Maka lepas dah tu pula tumbuh pokok, tumbuh kayu, tumbuh ni. Tu. Fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Kemudian kami keluarkan dengan air hujan itu berbagai-bagai jenis buah. Allah, tengok. Air satu ya, tapi tu baik buah tu cak merah. Tahun ni ada duri sebuah dia, ni tak ada duri, ni jadi kuning sebuah dokong ni. Tak. Jadi macam-macam. Tu buat tu baik saat ni.
Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Demikianlah pula kami mengeluarkan, menghidupkan semula orang-orang yang telah mati supaya kamu beringat mengambil pelajaran daripadanya. Tengok, kalulah Tuhan ni kuasa bawa air hujan pergi kepada tempat-tempat kemarah ke kontang, maka hujan tu turun, tumbuh pupuk semula, boleh hidup semula, maka supaya tu jugalah supaya tu jugalah orang hak mati dah saat ni kena boleh hidup semula. Kalau pokok kayu saat ni hidup semula ke kota, tengok kok Mekah tu, kok Mekah. Lah ni hijau, kok pipi jalan, hijau, pokok kayu banyak. Kerana hujan banyak, ada tasik, ada air. Kok Madinah tu air ladung, jalan ke Judah air ladung. Pergi Kuba boleh kalau kira kok. Tu. Jadi inilah ayat kata Tuhan nak bagi kita ingat, nak bagi kita tahu kata, kalulah nak bagi kita kias, nak bagi kita mikir kata mati hidup ni lah. Mati hidup kita, hidup ni mati tu kena hidup semula. Kena hidup semula pula. Ni Tuhan nak bagi kita mikir situ. Bagi kita ingat atau kita mati ni kena hidup semula pula. Dan mudah ya benda tu di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mati hidup semula ni banyak ke? Tak kira kau masa Ashabul Kahf. Ashabul Kahfi tu 300 9 tahun kalau kira kau duduk le gua, lepas tu bangun mari semula, itu pun tanda kata boleh hidup semula. Dan seperti juga kisah-kisah 100 tahun nak sebut oleh surah Baqarah seperti juga. Dan kisah seperti juga kisah tentang Bani Israel, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Tu pun boleh hidup semula juga. Tuhan banyak ayat-ayat Tuhan sebut oleh Quran yang menunjuk tak kira lah benda hak berlaku. Apa ni menunjuk di atas bahawa Tuhan boleh menghidupkan semula pula yang mati. Tujuannya Tuhan nak beritahu kita ni kena hidup semula. Banyak Tuhan sebut dalam Quran tentang kena hidup semula. Tak ada surah Yasin, surah Tabarak, surah lain pun akhir sekali sebut atau kena hidup semula. Kata kita ni mati tu kena hidup semula. Tu. Banyak sajalah dulu. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatu bi idzni rabbih. Shadaqallahu azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Luk muallaf rak meraduk faraid jak pome ti yang kafir yu dai mai. Anak muallaf hak masuk Islam nak ambil saka pada kafir tu boleh tak? Ayah dia hak kafir. Tu ya ada une-une orang Arab dia boleh ambil harta ayah dia. Harta ayah dia. Cuma ayah dia tu nak ambil harta dia tak boleh. Ayah dia ni nak ambil harta dia tak boleh. Kalau dia mati tidak ada berhak. Saka saat ni ada pun hak ayah yang mati saat ni tu tak ada gapo. Hak tu ya sid hak ia masalah undang-undang orang Arab. Dah tak ada gapo hak tu boleh ambil lah. Ada pun hak ning lah. Kita atas kalau dia mati ke dia muallaf, ayah dia ada ayah dia tak boleh. Situ lah ayah dia tak boleh. Wallahu a'lam. Mana afdal imam solat baca kunut nazilah dalam solat atau dalam doa selepas solat? Baca doa kunut nazilah dalam semaya yang lebih baik atau kita baca doa lepas semaya? Dan baca doa lepas semaya itu lebih baik. Kan Nabi SAW
kunut nazilah. Pada ketika berlaku orang kafir bunuh di Bi'ru Ma'unah ke apa tu dah. Sebulan Nabi duduk nazilah. Doa dalam semaya lah. Sebelum daripada nak rokok rakaat akhir. Apa lepas daripada ketika iktidal. Rakaat akhir saat ni maka Nabi berdoa kunut nazilah. Kerana Allah ni tu kita kena baca lah. Paling kurang kat subuh. 5 waktu tu pun tak apa dalam mazhab Syafi'i. Karena apa? Karena Israel ni bang sungguh-sungguh. Peributan dah supaya nak habis lah kecek mudah-mudah di Gaza sana itu. Tapi orang ada 2 juta mati kat 10,000 dah ni. Tak tahu nak ada lagu mana. Tapi dia kata dia tak akan berhenti kalau tak boleh make klik tawar dia saat ni supaya celai sekra asra. Hamah higak 200 lebih. Dia kira kata kalau lah tak boleh make klik orang hak hamah buat tawar saat ni tu makna kata kalau lah kena berunding ke mana kena tubik habis lego orang Palestin tu boleh tubik habis kerana hak besar-besar lapis naik pun general hak kena igak kan jadilah nak kena atas klik sebab tu dia duk buk nak boleh tu nak boleh tu nak boleh juga lah ni tu kalau kita kira ni kereta bar tu puluh-puluh dah duk bang di Fa'amah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baba tanya sikit. Ya. Kalau Karim ni ya ada terjemah tafsir, pun ada makna, ada asbab pun nuzul eh. Tapi kita sebenarnya tak ada ni. Kita boleh kerja kalau tu baba. Boleh. Boleh dah sebab makna ya ada persiap tu deh. Ya syarat dia nya kena makna dia tafsir tu lebih banyak daripada huruf Quran. Ya dok jadi ya ada berlaku lah tepi tu ya ada berlaku pama ya dah habis tepi tu. Boleh dah. Boleh dah. Ya. Terima kasih abang. Salam. Dah lah ni tu kalau kira Israel tu kalah lah. Israel tu kalah kerana kereta bar tu ada satu kompan 40 T. Ya bang habis. Dah tay je hamah habis. Hancur lebuh habis. Mati banyak mana Allah lah. Sabit tu ya tay teruk hangat tu kerana ya sendiri tu tahangnya mati banyak. Kalau berita tu baik sikit. Lepas tu pula hari ni tu neute pula kata bar tu mana tak laku lah habis tu ya kalau kira tak berjaya lagi lah dia nak masuk dalam tu tak boleh lagi Puak Ahmad duk lalu ubah tubik lalu ubah puak habis tu dia mari lek belakang dah puak dia mari dapat terbayang kita belakang dah belakang tu jadi siang sungguh dia tubik lalu ubah bang tubik lalu ubah mari lalu ubah cekak sungguh dah. Mari lalu ubah ni. Duk hidup lalu ubah, lalu tanah lalu ubah ni. 30 met masuk. Gali turun 30 met. Kira. Dah Allah. Dia tebang tak degih lah. Bang meletup letak ya 5 met gitu ya kan. Tapi fok ya tu dah lah. Duk lah tanah. Duk lah tanah. Ini ada sebut oleh hadis Nabi SAW. Wa khairul ribat asqalan. Sebaik-baik ribat, sebaik-baik berjual itu di Asqalan. Asqalan di Gaza. Ada sebut oleh hadis lama. 1400 lebih tak bisa tahu. Baru tahu ni. Lepas tu pula ni hak baru-baru ni bau sedap. Banyak mati ni bau sedap. Tuhan nak tunjuk ada perasaan tenang kepada orang-orang Gaza. Arak dah ada 22 negeri orang Arab nak ai masuk ais titik tak leh dah. Hino orang Arab. Kita orang Islam duk jauh. Lepas tu pula kita tak kuasa orang dia ni kalau kita capu kapal pergi saja apa ribu T semua 20 T 22 T negeri sana. Apa pergi tahang berjuta. Ada gerak sore apa orang Arab suk
loncom, orang panggil hina sungguh. Ada sebutlah hadis Nabi SAW, yushikul umam an tada'a alaikum. Apa umat-umat saat ni tu pakak mari nak ambil barang semua hak kamu lah. Pakak mari tindah, mari apa buat macam-macam. Kama tada'al akalatu ila qasatiha. Supaya orang lapar nak makan, pergi makan di dah bekah makan ni sepuluh neka atau kawah salah talah tu. Qalu afamin qillatin nahnu yawma idzin. Nabi kata fakta sikit kah itu. Qala bal antum kathir walakinnakum kagusais sail. Mung banyak tapi banyak sepuluh buih. Wala yanzi'an nah min qulu wala yanzi'an Allah min qulubi aduwikum ar-ru'ba. Tu hewak orang tak percaya. Buat orang tak takut apa. Tengok orang Arab ada pia padu buat plastik. Saudi ada padu, Mesir ada padu, tu tak ada padu, ada pia padu. Ada pia pertahankan. Mati puluh ribu dah pakai ada senyap, ada pia kecek apa. Sekadar kecek mulut obat-obat itu tak ada apa. Baik Israel tak hak buat. Kalau mati 2 juta searat tak berubah lagi. Dah. Ni hina bagi. Buat apa? Dah. Orang Arab lu kira agak. Orang Arab pakak lagi lah lu kira. Buat lagu-lagu mana pun. Tak ada nak pergi lu Arab akak hipung Melaka. Arab ambil kapal dia, kapal pakak berakuk gitu pun berhenti dah. Ada kena nak pergi apa ni. Nah, kerana Israel nak duduk ke mana kalau orang Arab tak terima. Lepas ni kau duduk lepas adik-beradik dia dah. Kau duduk sakit, kau duduk apa, duduk hotel lebung. Aduh dah. Susahnya orang Palestin. Dah sebutlah hadis Nabi SAW kita dah kata tak ni. Wala yakdhifanna Allah fi qulubihimul wahna. Tuhan capak wahan. Qalu mal wahnu ya Rasulullah. Mereka kata apa wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya, suka dunia, wa karahitul maut, dan takut mati. Dua perkara tu. Bapa jeneral tentera Yaman bertekad nak serang Israel, adakah tentera Yaman berfahaman Syiah yang nak bantu Palestin? Jadi orang Palestin terpaksa, saya dengar orang panggil sekarang Arab tak payah nak tolong. Jadi terpaksa kena minta tolong kepada Syiah. Dah. Itulah. Buat lagu mana? Dah tak ada payah nak tolong. Banyak saja dah gini lah. Terima kasih semua yang masuk kan. Ada kerja sikit tu nak pergi. Ada kerja lah. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.